Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okey, waktu awak dapat video ni adalah pada waktu pagi kan. Saya Mr. Kezek. Okey, cikgu akaun awak akan menjelaskan kaedah untuk menjawab soalan latihan minda 2.3 ni yang kita petik daripada buku teks. Latihan ni saya dah berikan pada beberapa minggu, 2 minggu yang lalu. Okey, minggu lepas. So, kita boleh tengok macam mana cara nak jawab ni. Saya akan tunjukkan cara menjawab soalan ini. Bermula dengan soalan 1. Pada, kalau ada buku teks tu boleh tengoklah buku teks Ustaz 54 kan. Okey, latihan yang kita buat selama ni. Okey, soalan 1. Pada 30 April 2016, baki aset perniagaan Zaleha adalah sebanyak 12,450, liability 7,800, ambilan 400 dan mengalami rugi bersih sebanyak 1,500. Hitung baki modal pada tarikh ini. Soalan 1 ni dah menunjukkan penggunaan satu persamaan perakaunan yang telah kita pelajari. Kita belajar persamaan perakaunan aset sama dengan liability tambah untung bersih tambah hasil tolak belanja. Okey, itu persamaan perakaunan yang kita belajar kan selama ni. Okey, formula ni adalah formula yang ketiga ke keempat gitu. Tapi ni paling besar sekali lah. Okey, formula besar untuk persamaan perakaunan. Jadi kita masukkan, okey, kita masukkan maklumat. Apa yang kita dah ada? Okey, ada 12,450 aset. Jadi aset masukkan 12,450. Lagi apa yang kita dah ada? Yang kita dah ada lagi dekat sini 7,800 liability. Tu liability aset sama dengan liability aset sama dengan ni 7,800 telah dimasukkan. Okey, ada nilai liability. Okey, seterusnya lagi dia kata lagi ambilan 400 dan mengalami rugi bersih. So, kita tahu ambilan akan mengurangkan modal. Jadi, modal ni akan tolak ambilan nanti. Okey, untung bersih tak ada rugi bersih. Kalau untung bersih kita tambah. Jadi, kalau rugi bersih kita akan tolak. Dia kata kat sini mengalami rugi bersih 1,500. So, sebab tu kita masukkan macam ni. 1,2,450 aset sama dengan liability tambah modal. Modal ni bukan modal bersih. Modal belum tolak ambilan. Tolakkan dengan rugi bersih 1,500. Jadi kita tahu akaun ni adalah sebahagian daripada matematik. Kalau kita pindahkan ni 7,800 kita pindahkan ke sebelah sana jadi tolak. Okey, 1,500 ni kita pindahkan ke kanan. Selepas sama dengan jadi tambah ni. Okey, sama dengan modal. Jadi kita dah kira 1,2,450 aset tolak liability tambah dengan rugi bersih sama dengan modal, jumlahnya 6,150. Okey, ingat modal ni masih lagi belum tolak ambilan. Jadi kita tolakkan ambilan modal 6,150 tolak ambilan 400. Jadi jumlah modal bersih 5,750. Okey, itu jawapan bagi soalan nombor 1. Balik kepada soalan nombor 2. Okey, soalan 2 menyatakan, okey, butiran di bawah diambil daripada buku Kedai Runcit Sam dengan maklumat-maklumat yang telah diberikan. Okey, dengan menggunakan persamaan perakaunan. Persamaan perakaunan kata apa? Okey, persamaan perakaunan kata aset sama dengan liability tambah modal tambah untung bersih. Okey, kalau ada hasil kita tambah, kalau tolak belanja. Okey, belanja kita tolak. Dekat sini kita dah boleh kategorikan aset dia. Okey, aset kita kategorikan. Ambil saya kosongkan dulu Okey, aset dia pertama premis. Ni premis. Okey, lagi kita ada kedua inventory. Okey, lagi aset yang ketiga akaun belum terima ni aset. So kita masukkan aset. Lagi kita ada tunai di tangan ni positif. So kita masukkan. Tunai di bank. Okey, oleh kerana dia negatif kita panggil dia overdraft bank, liability. Akaun belum bayar liability. Okey, so macam mana kita boleh klasifikasikan? Sebab kita dah belajar awal dulu. Okey, awal-awal saya ajar awak untuk klasifikasikan akaun kepada bahil, belanja, aset, hasil, equity pemilik dan liability. Bila awak mahir klasifikasi akaun, awak boleh jawab soalan ni dengan senang. Sebab awak tahu asetnya mana, liability-nya yang mana.
Okey, bila kita dah klasifikasikan, aset sama dengan liability tambah modal tambah untung bersih kalau ada. Okey, tapi dalam soalan ni ada aset dengan liability sahaja, tak ada untung bersih. Jadi kita masukkan teruslah asetnya, jumlahkan semua aset. So kalau kita jumlahkan, jumlah semua aset ialah okey, 342080 tu 342080. Liability ni kalau kita jumlahkan, jumlahnya ialah 9700. Jadi masukkan dalam persamaan perakaunan, aset sama dengan liability tambah modal tambah untung bersih. Tapi untung bersih tak ada, kita buang terus pun tak apa. Kalau masukkan kat sini, tambah untung bersih. Okey, tapi sebab untung bersih tak ada, kosong lah. Jadi dekat sini yang ada cuma liability 9700, pindahkan ke kiri kan. So modal sama dengan ni positif, pindah ke kiri ke kanan awak panggil. Okey, tak kisahlah, pindah ke sebelah dia jadi tolak. Positif pergi sana jadi negatif. Faham kan konsep matematik mudah? Jadi modal dia 332380. Okey, ini kaedah untuk mengira soalan nombor 2. Soalan nombor 2 ni ni kaedah pengiraan. Okey, awak cek balik jawapan awak. Adakah sama? Okey, kalau sama alhamdulillah lah awak faham. Okey, kalau tak sama maksudnya ada sesuatu yang awak perlu perbetulkan. Okey, buat catatan betulkan. Okey, tak payah buat pembetulan, awak cuma tukar. Awak dah ada kertas kan? Okey, latihan yang awak buat tu awak boleh tanda guna pen merah. Jadi yang mana awak silap, awak gantikan dengan pen merah. Okey, buat baru pun sebelah dia boleh. Okey, pembetulan yang baru, awak buat catatan pembetulan jawapan sepatutnya. Okey, senang sahaja macam tu kan. So awak nampak yang mana awak betul, yang mana awak silap, awak boleh nampak dengan cara macam tu Okey, awak tanda, awak tengok mana awak silap, awak buat pembetulan dekat situ boleh, atau nak salin baru pun boleh juga. Pembetulan yang baru di sebelah soalan yang awak tersilap jawab. Okey, soalan 3. Soalan 3 ni soalan besar. Okey, soalan besar ni soalan yang sangat saya gemari dan saya akan keluarkan dalam peperiksaan. Sebab ni soalan mirip soalan peperiksaan SPM. Okey, juga kita dah belajar bahawa persamaan perakaunan ni boleh dijawab dengan menggunakan kaedah jadual persamaan perakaunan. Ni ada jadual persamaan perakaunan kan? Okey, ni bawah ni tunjukkan jadual. Buat jadual seperti ini. So kita boleh buat jadual tersebut. Ni jadual. Okey, saya dah sediakan satu jadual untuk soalan 3. Soalan 3 sama seperti jadual oren tu, cuma saya ubah warna lah Okey, macam mana nak jawab soalan ni? Jom kita tengok. Okey, bermula dengan maklumat pertama, Encik Yusof adalah pemilik perniagaan jati, kata dia. Okey, yang beroperasi di Shah Alam Selangor, baki aset dan liability perniagaan adalah seperti berikut. Okey, jadi yang ni berlaku pada bila? 31 Januari. So dia nak buat akaun bulan berapa? Dia kata urus niaga berikut telah berlaku sepanjang bulan Februari. Jadi urus niaga ni kita buat untuk bulan Februari. Okey, ni tarikh akhir bulan Januari. Dah habis dah Januari, lepas Januari Februari. So ini adalah baki-baki pada 1 Februari ingat. Sebab tu saya masukkan dekat sini. Baki Februari 1. Okey, kita buat jadual persamaan perakaunan, masukkan dulu kan baki awal. Kita boleh letak tarikh ataupun kita letak baki awal. Betul tak kan? Okey, mana-mana. Bawah dia nanti baki akhir atau boleh letak tarikh akhir. Okey, salah satu daripadanya. So bila awak dah dapat baki-baki ni, awak masukkan dekat dalam. Okey, perabot 4800 sama. Inventory 2100 tu kita masukkan. Lagi akaun belum terima, masukkan dalam ruangan dia. Bank masukkan dalam rumah dia. Okey, lepas tu kita ada akaun belum bayar. Modal ni dia tak kasih dahulu. Okey, tengok akaun belum bayar ada. Okey, ruangan lain ni untung bersih dengan ambilan confirm kosong. Takkan mula-mula berniaga dah untung. Okey, tak payah niaga lah macam tu kalau mula-mula dah untung. So memang kosong. Ambilan tak dinyatakan. So dia memang kosong. Takkan mula-mula buka kedai dah ambil barang kan? Memang biasanya kosong. Jadi apa yang tak ada? Modal. Dalam baki-baki awal bulan ni tak ada modal. Kita kena kira modal. Bila tak ada, awak kena kira modal. So macam mana cara nak mengira modal? Tambahkan semua aset. Okey, aset sama dengan liability tambah equity pemilik kan.
Dekat sini kalau kita kira, sekejap okey, saya kira dekat atas okey, persamaan kata aset sama dengan okey, lihat modal tambah untuk liability, okey, tambah untung bersih UB. Okey, untung bersih dah kosong. Okey, aset dah tahu dah ni, semua ni aset. Kita jumlahkan. So kalau awak jumlahkan semua sekali ni, jumlah aset tambahkan semua, dapat 16110 tu, dapat 16110 kan. Okey, jadi liability 1810. Okey, so kat sini kita boleh masukkanlah 16110 aset sama dengan okey, modal dia tak tahu, modal kita letak modal lah, tambah modal. Okey, tambahkan dengan liability 1810. Okey, tambahkan dengan untung bersih dia kosong. Nampak tu? Okey, bila kita pindahkan, okey, jadilah 16110 ni pindah sana jadi tolak 16110 tolak 1810 sama dengan okey, sekejap. Bila saya kira 16110, okey, kita tolakkan dengan 1810. Okey, jadi dapatlah jumlah modal 14300. Okey, jumlah modal 14300 ni asal ni. Okey, ini jumlah modal. Jadi kita masukkan dekat sini. Okey, 14300. Jalan kerja ni tak payah tunjuk kat atas dah, kita dah tahu dah, ni cara mengira saja. Yang dia nak jadual ni okey, modal 14300. Okey, saya tak payah delete ni, nanti hilang sebab saya linkkan dia kan. Okey, macam tu. Okey, seterusnya awak dah masukkan baki-baki dan awak dah mengira pun modal. Okey, modal telah pun dikira. Bila kita dah kira, kita boleh baca urus niaga. Urus niaga pertama, membeli 4 buah meja pejabat bernilai 2,800 dengan cek. Jadi meja pejabat ni, kalau kita tengok ruangan yang ada perabot inventory ABT Bank. Jadi meja pejabat apa? Meja pejabat perabot bukan? Okey, tu dia masuk dekat ruangan perabot 2,800. Tu maklumat nombor 1 Dia beli dengan cek. Jadi duit dekat bank berkurang, perabot iaitu meja pejabat bertambah. Tu tolak di bank, bertambah di perabot. Okey, yang pertama. Yang kedua, menerima cek daripada akaun belum terima 1960. Okey, jadi terima cek maksudnya duit masuk. Duit masuk dekat bank 1960. Dia terima daripada siapa duit ni? Daripada akaun belum terima. Jadi akaun belum terima bayar hutang dia. So, akaun belum terima, duit akaun belum terima telah berkurang. Hutang dia telah berkurang sebab dia bayar kepada kita. Okey, tu bank ABT tolak 1960, bank tambah 1960 sebab kita terima cek daripada ABT. Okey, maklumat yang ketiga. Sekeping cek daripada akaun belum terima bernilai 410 tidak dilayan. Okey, saya dah beritahu dah, kalau contohnya ada cek tak layan ni, okey, maka hutang ABT akan bertambah semula tu. ABT hutang dia bertambah semula. Lagi, apa yang berlaku bila cek tak layan? Duit dekat bank kita akan berkurang. Duit dekat bank berkurang, ABT hutang ABT bertambah semula. Ingat ABT ni akaun belum terima. Maksudnya akaun belum terima ni, bagi yang tak tahu, adalah orang tu dia beli dengan kita, pelanggan tu beli dengan kita secara berhutang. Okey, bila pelanggan berhutang dengan kita, dia kena bayar. Okey, nombor 2 ni pelanggan tu bayar hutang. Tapi tiba-tiba ada cek tak layan. Okey, cek tak laku. Bila cek tak laku, hutang dia kita tambah semula. Okey, tapi duit bank kita berkurang lah sebab bank kata cek tu cek tendang. Okey, seterusnya maklumat nombor 4.
Encik Yusof mengambil 600 untuk membayar yuran sekolah anaknya. So dekat sini ambilan lah. Encik Yusof mengambil 600 untuk membayar yuran anaknya. Jadi dia ambil 600 ni ambil dekat mana? Okey, kita baca kita tak ada duit tunai, betul tak? Okey, bila dia ambil duit, maksudnya dia ambil duit dekat bank lah. Common sense, dia ambil duit dekat bank ni 600 ni tolak 600. Sebab apa? Sebab dia ambil duit ni untuk yuran anaknya, maka dia jadi ambilan. Konsep ni entiti berasingan, pemilik tak boleh ambil duit perniagaan. Okey, kalau ambil kena catat. Konsep ni nama dia entiti berasingan. So, okey, kita kena catat dekat ambilan. Kan ambilan biasanya sebelah sini tolak, dekat sini tolak kan? Tapi awak kena letakkan 600 macam tu. Jangan letak negatif. Okay, kenapa? Sebab ambilan sendiri telah negatif. Ambilan ni sifat dia adalah negatif, mengurangkan equity pemilik. Okey, ambilan tu sifat dia negatif, dia akan mengurangkan equity pemilik. So macam tu okey, jadi kita letak 600 saja, tapi kita tahulah ni adalah berbentuk negatif. Tak tulis tapi dia adalah bersifat negatif. So tolak 600 dekat bank, ambilan bersifat negatif 600. Macam tu tau. Okey, kenapa tak boleh letak simbol tolak dekat sini? Okey, nanti dia melanggar hukum peperiksaan lah. Okey, dalam SPM dia memang tak benarkan buat macam tu. Okey, sebab dia kata, matematik kata ambilan dah negatif, awak letak negatif positif kata dia. Okey, so tak apa, kita ikut peraturan yang telah ditetapkan. So ambilan kita letak aja berlaku ambilan 600. Ambilan ni sifat dia negatif, jadi ni negatif 600. Tak perlu letak negatif tu kat depan. Okey, ada soalan dia boleh tanya Okey, soalan maklumat berikutnya adalah maklumat nombor 5. Okey, menjelaskan hutang sebanyak 800 dengan menggunakan cek. Maksudnya kita bayar hutang kita sendiri. Kat mana kita berhutang? Dekat ABB. ABB kan kita berhutang, kita bayar 800. Guna apa? Guna duit cek. Cek maksudnya bank lah. Okey, hutang kita dah bayar, jadi hutang kita berkurang, duit dekat bank pun berkurang. Okey, teruskan lagi. Membeli barang niaga secara kredit daripada pembekal cong. Okey, so kita beli barang tapi tak bayar. Okey, jadi kita dah tambah hutang semula kan? Tambah hutang dekat mana? Akaun belum bayar lah ni. Hutang kita bertambah 780. Kita beli apa? Beli barang niaga. Okey, dan ini beli barang niaga. Ada tak akaun barang niaga? Akaun barang niaga tu adalah akaun inventory. Tu 780 bertambah. Jadi kita tengok hutang bertambah sebab beli inventory. Okey, macam tu. Last sekali. Inventory pada harga kos 1050. Okey, dijual. Maksudnya inventory ni kita jual tu. Inventory dijual 1050 dengan harga 2050. Jual mahal. Bila kita jual, duit tu dibankkan. Okey, jadi duit dekat bank yang kita dapat 2050. Betul lah. Barang murah, jual mahal, baru niaga. Kalau barang mahal, jual murah, itu sedekah. Okey, jadi kalau ni betul. Okey, barang tu murah, kita jual mahal, dapat untung. Banyak untung ni. Berapa banyak untung? 1000. 1000 ni untung bersih. Jadi kita masukkanlah dekat ruangan untung bersih, RM1,000 bertambah. Okey, simple saja. Okey, inilah dia jadual persamaan perakaunan. Jadi kita kira, kemudian nak buat apa? Kita letak tarikh hujung bulan. Okey, boleh letak baki hujung bulan atau boleh letak tarikh. Jumlahkan perabot tu tambah. Okey, inventory baki awal. Okey, tambah dengan 780 tolak 1050 dapat 1830. Sama juga ni. Okey, kita tambah kita tolak 1960 tambah 410 dapat 3850. Bank ni ada banyak kan? Okey, 3810, kira awak akan dapat 3210. Modal senang, untung bersih senang. Ambilan ni negatif kan sifatnya. Okey, jadi letak negatif dekat sini. Okey, jadi boleh letak negatif 600 atau letak dalam kurungan, sifat dia negatif kan. Okey. Okay. Kenapa saya buat cerita? Supaya nanti bawah tu tally lah. Bawah tu sama kan. Okey. Akaun belum bayar 1790. Okey, ini dia. Ini dia jadual yang sepatutnya terhasil.
Okey, untuk persamaan pekonan soalan nombor 3 ni, muka surat 54. Okey, dan awak boleh buat penyata kedudukan kewangan. Nak buat penyata kedudukan kewangan, masukkanlah. Okey, kita masukkan satu persatu kan. Okey, kita buat dulu ni. Aset semasa, bukan semasa, aset semasa. Liability semasa, equity pemilik, liability bukan semasa. Okey, ini semua ruangan yang ada dekat dalam penyata kedudukan kewangan. Okey, masukkan aset bukan semasa, satu je perabot. Yang lain tu Sabtu kan. Aset semasa tu Sabtu. Stok inventory, akaun belum terima, bank tunai. Jadi saya masukkan dekat ruangan awal, jumlah saya letak dekat ujung. Okey. Liability semasa saya dah beritahu ada dua je, gadai janji, akaun belum bayar. Ni lah akaun belum bayar. Overdraft 3 overdraft. Tapi ada akaun belum bayar je kan. 1790 tu kita masukkan. Okey, kemudian equity pemilik. Equity pemilik dah beritahu banyak kali, modal tambah untung bersih tolak ambilan. So dekat sini dia punya ambilan dia 600, modal dia kita dapat 1430, untung bersih 1000. Jadi kita dapat ni jumlah bersih. Okey, dah siap masuk semua. Awak buat sama dengan, mesti sama kiri kanan sama dengan ni. Okey, buat sama dengan. Saya delete dululah Okey. So sama dengan ni awak buat dulu. Kemudian awak tambahkan. Okey, aset bukan semasa tambahkan dengan aset semasa. So sama dengan aset bukan semasa. Contohnya saya tambahkan dengan aset semasa. Jadi dapat 16490. Kita kira pula sebelah kiri, sebelah kredit. Okey, penyata kedudukan kewangan. Tambahkan liability semasa. Okey, kemudian kita tambahkan dengan equity pemilik. Kemudian kita tambahkan dengan liability bukan semasa. Kalau tak ada, tak adalah. Tak tulis pun tak apa kalau tak ada. Baru kita dapat jumlah imbangan nama dia. Okey, jumlah pada imbangan penyata kedudukan kewangan 16490. Okey, siap soalan tersebut. Okey, senang je kan? Okey, akaun itu mudah. Okey, banyakkan buat latihan, insya-Allah boleh. Untuk soalan berikutnya nanti saya akan buat video atau kita akan bincang di kelas bersama-sama. Okey, saya tengah jaga SPM sekarang ni. Okey, tu masa saya agak terhad sikit. Thank you.